Waalaikumsalam. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي مستقيم وهداية سمح ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ونحن الملائكة رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekali lagi kita ulang yang semalam. Jadi 4 sebab daripada beberapa sebab yang batal tayamum. 4 sebab tu ialah satu, waham, setengah padanya waham ada air. Maka masalah waham ada air ini membatalkan tayamum sekiranya kalau kita sudah tayamum tetapi belum mulai solat. Sudah tayamum tetapi belum mulai solat. Sudah mulai tayamum tapi belum mulai solat. Tiba-tibanya perasan waham ada air. Maka batallah tayamum itu. Yang keduanya, kita tayamum, selepas pada tayamum tu dah mulai solat. Maka apabila dah mulai solat tu, kedatangan waham ada air. Maka tayamum itu tidak batal. Tayamum itu tidak batal sama ada semayang itu tidak batal mutlakon tak batal semata. Sama ada semayang tu yang gugur dengan tayamum atau semayang itu tiada gugur dengan tayamum. Gugur tak gugur tu kira di semayang di tempat yang ghalib ada air ke tempat yang ghalib tiada air. Kira di situ. Maka tiga lagi pula masalah mengetahui tahu ada air dan masalah kuasa di atas harga, kuasa membelikan air artinya kuasa membelikan alat-alat untuk nak dapatkan air, dan masalah hilang penyakit, sembuh penyakit. Maka sekiranya kalau selepas pada kita tayamum belum mulai solat lagi, maka sekiranya ada tahu ada air artinya kuasa di atas harga artinya hilang penyakit, maka tayamum tu batal. Batal tayamum tak boleh nak solat, kena pergi ambil wuduk lah atau mandilah. Yang keduanya kita dah mulai solat. Jadi kita tayamum, selepas pada tayamum tu mulai solat. Maka solat yang kita mulai itu kena tengok pula. Solat yang gugur dengan tayamum ke atau tidak gugur dengan tayamum. Maka sekiranya kalau kita dah mulai solat yang gugur dengan tayamum. Kita dah mulai solat, solat tu solat yang gugur dengan tayamum, maka hukum tayamum itu tak batal. Tak batal. Maknanya teruslah. Tapi kalau kita dah mulai solat, solat tu yang tiada solat yang tiada gugur dengan tayamum. Jadi, kita dah mulai solat.
Semula. Kita dah mulai solat. Apa tu solat yang kita mulai itu adalah solat yang gugur dengan tayamum. Maka tak batal. Gugur dengan tayamum maknanya kita solat di tempat ghalib tidak ada. Maka tayamum tu tak batal. Teruslah. Sekiranya kalau kita dah mulai solat yang tiada gugur dengan tayamum, maknanya solat ini kena ulang balik. Maka tayamum itu batal. Maka tayamum itu batal. Maka kena berhentilah solat tu. Pergi ambil wuduk atau pergi mandi. Begitulah kesimpulannya. Maka kita tengok dalam kitab mana? Jika ada sembahyang itu gugur dengan tayamum. Jadi maknanya batal apabila dah mulai. Dia katanya malaikat didapatkan akan tersebut itu di dalam sembahyang. Mana kita dah mulai solat. Pada 4 surah. Pada 4 surah ialah waham, mengetahui, kuasa, hilang penyakit. Maka tiada batal tayamumnya. Maka tiada batal. Tapi tidak batal tu dia kait. Jika, sambung sini. Tiada batal tayamum tu jika ada sembahyang itu gugur dengan tayamum itu. Tapi pada lain daripada surah waham. Sebab tu kita asingkan. Pada lain daripada surah, daripada masalah waham ada ayat. Dan padanya pada surah waham ada itu tiada batal tayamumnya mutlakon. Tiada batal tayamumnya mutlakon. Apa makna mutlakon? Yakni sama ada sembahyang itu gugur dengan tayamum atau tiada gugur. Maknanya tiada batal semata-mata. Maknanya kalau dah mulai solat, tak kira solat tu gugur dengan tayamum ke tak gugur dengan tayamum, dalam solat tu kedatangan waham ada tak batal. Tapi masalah 3 lagi itu kalau belum mulai batal. Kalau dah mulai pun mulai dengan sembahyang yang tiada gugur dengan tayamum. Batal juga. Sebab tu yang tak batal tu sekiranya kalau jika sembahyang itu gugur dengan tayamum, itulah tak batal. Bersalahan yang 3 surah itu, tengok 3 surah mana? Surah mengetahui, surah kuasa di atas harga, surah hilang penyakit. Bersalahan, ini rupa waham tu, masalah waham tu, bersalahan yang 3 surah dengan mana masalah itu. Maka jika ada sembahyang itu tiada gugur dengan tayamum. Tiada gugur dengan tayamum hukumnya, maka batal tayamumnya. Gitu. Kalau sembahyang tu tiada gugur dengan tayamum, maka batal tayamumnya, batal juga. Sama dengan belum mulai. Pada 3 surah itu. Habis? Bahkan pada surah yang tiada batal tayamumnya. Bahkan pada surah, pada masalah-masalah yang tiada batal tayamumnya. Tiada batal tayamum, yakni tiada batal tayamum apabila kita dah mulai. Bahkan pada surah yang tiada batal tayamumnya. Kita dah mulai solat kita tak batal. Mana dia? Masalah mana? Masalah mana yang tak batal tayamum? Kita dah mulai solat, tapi solat kita tak batal. Tayamum kita tak batal. Surah mana? Ialah surah waham. Dah mulai solat, waham ada air. Itu tak batal. Dah mulai kan? Tak batal kan?
Lepas tu masalah 3 surah tapi dah mulai solat yang gugur dengan tayamum. Tak batal juga yang tu kan. Tu dua rupa. Bahkan pada surah yang tiada batal tayamumnya. Mana dia surah yang tiada batal tayamum? Ialah surah kita dah mulai solat datangan waham ada air. Itu tak batal mutlakon kan. Dan surah, tiga surah, surah mengetahui, surah kuasa di atas harga, surah hilang penyakit, kita dah mulai solat, tetapi solat tu yang gugur dengan tayamum. Tak batal juga kan. Jadi pada masalah tak batal tayamum apabila kita dah mulai solat. Situ. Masalah surah, masalah yang tiada batal tayamum apabila kita dah mulai solat. Jadi tayamum tu tak batal. Kalau kita nak terus sampai ke habis solat tu, bolehlah. Bolehlah. Tetapi sunat ia seorang tu batalkan, membatalkan sembahyang. Itu sunat. Tapi kira tadi tayamum tak batal, boleh sudahkan habiskan solat tu dengan tayamum itu ya. Sebab tayamum tak batal, sembahyang tu selamatlah. Tetapi kalau nak ambil sunat, kita berhentilah solat tu. Walaupun tak batal. Kalau batal tu memang kena berhenti. Ni tak batal. Maknanya kita tak payah berhentilah. Tak wajib kita berhentilah, nak terus pun boleh. Tapi kalau nak ambil sunat, kita batalkan sembahyang itu. Kita batalkan sunat ia batalkan sembahyang. Jadi maknanya walaupun tayamum tak batal, kalau mengikut hukum tu boleh kita nak teruskan sampai ke habis solat. Tapi kalau nak ambil sunatnya, kita berhentilah solat tu. Kita berhentilah solat tu, batalkan solat itu, lepas tu tak payah assalamualaikum, tak payah bersalam, bangun pergilah. Ingatan nak berhenti solat, pergilah. Jangan tengah-tengah duduk sujud, tahu ada air, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, assalamualaikum ke kiri, pergi. Tak payah salam. Ingat dalam hati nak berhenti, nak berhenti solat, terus pergi. Sunat ia batalkan, membatalkan itu solat dia. Lepas tu, dan mengambil air sembahyang, lepas tu pergi ambil wuduk. Kenapa pergi ambil wuduk? Sebab kita tahu kata ada air. Sebab kita dah kuasa di atas harga. Sebab kita dah sembuh penyakit. Sebab kita perasan ada air. Supaya memulai ia, jadi batalkan solat saat itu dan kita mengambil wuduk supaya memulai ia seorang sembahyang dengan wuduk. Kita berhenti sebab saat ni solat dengan tayamum, kita berhenti solat tu, kita pergi ambil wuduk dan kita mulai sembahyang kita dengan wuduk. Lebih comel daripada, lebih elok daripada kita sembahyang dengan tayamum. Sebab sembahyang dengan solat ni, sembahyang dengan wuduk ni, sembahyang dia mengangkat hadas. Sembahyang dengan tayamum harus saja. Memanglah wuduk tu asal. Jadi maknanya kita boleh ambil asal, tinggallah yang ganti. Gitu. Jadi maknanya sunatnya kita batalkan sembahyang yang kita tengah sembahyang tu, sedang sembahyang tu, kita pergi ambil wuduk, mulai sembahyang balik. Tetapi nak ambil afdal pula. Nak berhentilah, nak pergi ambil wuduk lah. Nak pergi ambil wuduk lah. Tapi dia katanya, dan yang afdal dipalingkan niat sunat. Dipalingkan niat sunat. Aula daripada membatal. Jadi kita dah mulai solat. Solat kita tak batal dengan tayamum. Apa dia? Kita dah mulai solat. Tayamum kita tak batal. Kalau kita nak berhenti, pergi ambil wuduk, sunat kan. Tapi yang afdal pada tuanya, ubahkan daripada sembahyang fardu kepada sembahyang sunat. Jadi sampai ke habis solat jugalah.
Apa tu, maknanya kalau contohnya kita sekarang kita semayang zuhur, kita semayang zuhur sekarang dah dalam berdiri rakaat yang kedua. Nah kita berdiri rakaat yang kedua, maka tiba-tibanya tahu ada air. Masalah. Lepas tu salat kita ni yang gugur dengan tayamum. Maka apabila kita tahu ada air tu, ingat dalam hati, saja aku jadikan semayang ini sunat. Jadikan semayang ini semayang sunat. Maka habiskan. Sampai sujud yang kedua, rakaat yang kedua, kita tahiyat akhir, beri salam. Lepas tu pergi ambil wuduk, salat balik. Itu apa dia saat ni? Zuhur saat ni. Itu lebih afdal. Jadi maknanya di sini afdalnya tak berhenti kat tengah jalan lah. Kita berhenti pada stesen dia jugalah. Kita tak berhenti pada tengah jalan juga. Jadi maknanya kita ubah daripada ni, boleh kita nak ubah sebab rupanya begini. Tapi kalau selalunya tak boleh. Kalau biasanya tak boleh. Malaikat beberapa masalah boleh kita nak ubahkan yang fardu kepada jadi sunat. Ini pun setengah daripada. Jadi maknanya apabila kita tayamum sebab kita sakit. Maka kita pun mulai solat. Tengah-tengah kita mulai solat tu, maka kedatangan hilang sakit. Lepas tu semayang kita pada tempat yang ghalib ada air. Pada tempat yang ghalib tiada air. Maka tak batal. Kalau kita nak terus pun boleh. Tapi afdalnya kita ubahkan daripada fardu kepada jadi sunat. Lepas tu habiskan salam. Kalau dalam berdiri 2 rakaat, kita jadikan 2 rakaat. Kalau dalam rakaat yang ketiga, kita jadikan 4. Sebab 2, 4. Sembahyang sunat tidak ada 3. Kalau witir pun dalam mazhab kita, afdalnya 2-1. Tapi kalau tilik tu, kalau kita duduk kat tempatan kita ni, kalau sembuh penyakit apa dia, jadi tempatan kita ni ghalib ada air ni. Sebab biasanya kalau kita tayamum dengan sebab sakit kan. Tengah-tengah solat tu sembuh sakit. Itu tak boleh terus tu batal. Untuk sebab kawasan kita ni kawasan yang ghalib ada air. Pergilah kat mana-mana pun air biasanya. Tak sungai pun pergi. Lepas tu air paip pun banyak. Biasa itu bukan ghalib, yakin ada air pula. Itu batal. Kalau mengikut suasana keadaan tempatan kitanya biasanya batal lah. Sebab ghalibnya ada air. Itu maknanya, dan yang afdal dipalingkan, diubahkan. Diubahkan niat sunat, itu aula. Kita palingkan niat kepada sunat tu aula. Tapi comenya itu dipalingkan niat kepada sunat. Kepada. Jadi kita ubahkan. Ingat dalam hati, aku jadikan semayang ini semayang sunat. Ubah gitu. Itu aula. Macam aula daripada membatal. Macam ni. Sama juga masalah apabila kita sekarangnya kita mulai kita masuk masjid. Kita masuk masjid nak solat zuhur masalah. Kita kata sekarang dah pukul 2.30, pukul 3 masalah. Maknanya orang dah semayang zuhur, dah jemaah yang zuhur, yang jemaah di awal waktu dah habis lah. Lepas tu kita masuk masjid. Apabila kita masuk masjid tu, kita solat seorang kita. Solat seorang kita 1 rakaat. Masalah. Tiba-tibanya ada jemaah datang berjemaah. Datang berjemaah. Maka sunatnya kita ubahkan sembahyang kita jadi sunat dan kita pergi sembahyang jemaah bersama mereka. Dan jika ada sembahyang sunat mutlakon, mutlak, diniatkan qadar yang tertentu.
Tengok dia kata dan jika ada sembahyang sunat mutlak. Jadi maknanya kita dah mulai solat. Selepas pada kita tayamum kita mulai solat. Tapi solat yang kita solat tu kena kepada ialah sunat mutlak. Sunat mutlak makna sunat yang tak terkait dengan waktu, tak terkait dengan sebab. Lagi pulaknya kita niat tu dia sunat mutlak ni saja ku sembahyang cukuplah. Lepas tu kita tak menentu rakaat pun tak mengapa sebab menentukan rakaat ni tak itu harus itu apa dia? Sunat saja. Kalau tak menentu rakaat pun boleh sebab kita sembahyang sunat mutlak saja ku sembahyang terus. Saja ku sembahyang takbiratul ihram lah. Kita takbiratul ihram, kita niat sembahyang sunat mutlak tu saja ku sembahyang. Yang nak dikosat saja. Kalau sembahyang sunat mutlak, ta'arud, ta'yun, tak pasti. Tak mesti kena ada. Maka apabila kita dah mulai sunat, mulai solat sunat mutlak, tiba-tibanya yakin tahu ada air masalah, maka kita menentukan rakaat. Kita menentukan rakaat. Itu kita menentukan, ingatlah artinya nak buat dua rakaat. Gitu. Dan jika ada sembahyang sunat mutlak diniatkan qadar, jadi qadar yang tertentu, ini qadar yang tertentu daripada rakaatnya. Qadar yang tertentu, ini qadar yang tertentu daripada rakaat. Jadi mana sebab ketika kita niat kita tak sebut rakaat. Saja ku sembahyang sunat. Lepas tu apabila kita sembahyang sunat, kalau biasanya kita sembahyang sunat mutlak ni kita tak menentukan rakaat, saja ku sembahyang sunat. Kalau kita nak buat dua pun boleh, kita nak buat empat pun boleh. Begitu ya. Sebab kita tak menentu rakaat pada masa kita niat. Maka tiba-tibanya kita sembahyang tu sembahyang dengan tayamum, tiba-tibanya tahu yakin kata ada air, mengetahui ada air, maka kita menentukan rakaat. Nak buat berapa? 2 ke, 4 ke. Lepas tu ikut yang kita tentu tu dah. Maka tiada harus dilebih daripadanya. Apabila kita menentukan rakaat, contohnya kita menentu anak 2, maka tak boleh kita lebih daripada 2. Kalau kita tentukan 4, maka tak boleh nak lebih daripada 4. Itu kalau sunat mutlak saja. Bahkan pula, jikalau dipalingkan niat sunat atau batalkan dia, nescaya luput jemaah yang hadir. Padahal tiada harap akan dapat jemaah yang lain. Maka disembahyangkan dengan tayamum itu afdal. Ini katanya tadi dia kata afdal sunat kita batalkan sembahyang tu kan. Dan sunat dan afdalnya kita ubah kepada jadi sunat. Tetapi kalau rupa begini afdal kita terus. Jangan kita batalkan, jangan kita paling kepadanya. Kalau rupa begini. Rupa macam mana? Rupanya kita tayamum. Selepas pada kita tayamum, kita salat zuhur masalah bersama jemaah. Jemaah kat masjid tu. Kita jemaah ramai-ramai. Tak kira lah kita jadi imam ke, kita jadi makmum ke, tak kira lah. Kita tayamum. Selepas pada kita tayamum, kita mulai sembahyang. Sembahyang tu kita mulai. Sembahyang itu sembahyang yang gugur dengan tayamum kita lah. Lepas tu kita sembahyang bukan sembahyang seorang diri tak. Bahkan kita sembahyang berjemaah. Maka apabila kita tu tengah-tengah duduk dalam sembahyang jemaah, tiba-tibanya tahu ada air. Artinya sembuh sakit. Artinya puasa di atas harga. Maka dia katanya afdal kita teruskan. Tapi macam mana tengok dia katanya bahkan jikalau dipalingkan, kalau sekiranya dipalingkan sunat, mana kita ubahkan daripada fardu kepada sunat, mengikut yang afdal tadi kan, atau batalkan dia kan sembahyang, atau kita membatalkan sembahyang, nescaya luput jamaah.
Jadi membawa kepada luput sembahyang jemaah yang hadir, maknanya jemaah yang hadir, mana jemaah yang sedang dilakukan. Padahal tiada harap, tak ada harapan akan dapat jemaah yang lain pula tak ada harapan. Maka di sembahyang dengan tayam itu afdal, ini afdal daripada kita ubahkan sunat, kita memalingkan niat sunat dan kita membatalkan. Jadi contohnya masjid ni dia sudah jemaah kali yang pertama tu apabila sudah habis tu dia kunci masjid. Dia kunci masjid. Apabila kuncikan masjid tu tak ada orang nak solat dah. Jadi tak ada lah lepas pada tu. Lepas tu kita ni sekarang kita duduk dalam sembahyang jemaah pada sembahyang yang gugur dengan tayamum. Lepas tu sekiranya kalau tengah-tengah kita solat tu kita mengetahui ada air, tahu kata ada air. Maka tayamum kita tak batal kan. Maka afdalnya kita terus. Tak payah kita membatalkan sembahyang, tak payah kita palingkan kepada niat. Kita terus itu afdal. Dengan sebab sekarang kita dah duduk di dalam jemaah. Lagi pulanya kalau kita berhenti tak itu pada adatnya tak dapat nak jemaah dah. Sebab kita katanya masjid ni sekali jemaah dia kunci pintu masjid. Masalah gitu. Itu afdal kita terus. Tak jadi makruh lah. Makruh kita batalkan sembahyang, makruh kita ubah kepada niat. Sebab kita kalau kita ubah, kalau kita batal akan sembahyang fardu seorang diri lah. Jadi maknanya di sini kita utamakan sembahyang jemaah walaupun sembahyang kita dengan tayamum sekalipun. Kita utamakan sembahyang jemaah. Gitu. Itu kalau takut nak luput, takut nak luput sembahyang jemaah kalau kita berhenti, kalau kita pergi ambil wuduk. Tapi kalau takut nak habis waktu, kalau kita membatalkan pergi ambil wuduk atau kita ubah kepada niat, lepas tu kita ambil wuduk sembahyang balik, membawa kepada tak sempat nak sembahyang di dalam waktu. Apa hukum pula? Tengok dia kata. Dan demikian lagi haram. Ini bukan dia makruh lah ni. Haram. Yang tadi tu makruh. Adapun sini haram. Dan demikian lagi ni masalah tak batal ni. Masalah tayamum tak batal kan. Kalau tayamum batal memanglah tak boleh nak terus. Ni masalah tak batal. Demikian lagi haram memutuskan sembahyang. Mana berhentilah. Memutuskan sembahyang, mana membatalkan sembahyang tadilah. Memutuskan sembahyang jikalau picik waktu. Waktu dah tak luas. Waktu dah tak berapa minit nak habis. Sekira-kira tiada lulus, tidak lulus tak muat. Tiada lulus tak muat sembahyang di dalam waktu jika ia putuskan dan mengambil wuduk. Nascaya luput waktunya. Jadi sekarang kita selepas pada kita tayamum dengan sebab tidak ada air. Lepas tu kita pun mulai solat. Solat kita tu solat yang di tempat yang tiada, yang gugur dengan tayamum. Maka hukumnya tak batal kan? Hukumnya tak batal. Tetapi kita solat tu pada hujung waktu sangat-sangat dah. Sekiranya kalau kita putuskan sembahyang yang kita sembahyang dengan tayamum ini, kita pergi ambil wuduk dan mulai sembahyang balik, membawa kepada tak sempat nak sembahyang di dalam waktu. Akan jadi qadha. Maka itu haram kita berhenti teruslah. Sebab kita dah sembahyang dalam waktu kan. Jadi mendapatkan sembahyang dalam waktu walaupun dengan tayamum sekalipun itu wajib. Sebab kalau kita ambil wuduk, tengok dengan masa memanglah tak sempat dah nak sembahyang dalam waktu. Jadi utamakan dapatkan sembahyang dalam waktu maka wajib teruskan. Sebab kita kalau boleh sembahyang dalam waktu, haramlah kita nak sembahyang di luar waktu. Begitu.
Hmm. Sebab kita dapat semayang, ada masa boleh semayang di dalam waktu, nak tunggu habis waktu baru nak salat, haramlah buat begitu. Nah, malaikat kalau uzur yang kata tak haram tu, kita uzur, nah tak sedar tidur ke masalah. Katalah, ini kita ada masa nak boleh nak isikan sembahyang di dalam waktu, haram lepaskan habis waktu. Begitu. Tu panjang masalah 4 perkara tadi tu, panjang bahasan dia. Maka kita kembali kepada asal masalah kita, beberapa perkara yang membatalkan tayamum. Katanya dan setengah daripadanya, daripada apa dia dulu? Setengah daripadanya, tengok muka 63. Mana ni? Jadi perkara yang membatalkan tayamum, mana awal cerita? Adapun yang membatal tayamum itu amat banyak. Begitu ya. Adapun yang membatal tayamum itu amat banyak. Lepas pada ke-15-nya. Adapun yang membatal tayamum itu amat banyak. Maka sini sambung sana. Dan setengah daripadanya, setengah pada perkara yang membatalkan tayamum. Setengah daripadanya, setengah daripada perkara yang membatalkan tayamum. Sampai ia tempat iqamah. Atau niat ia akan iqamah. Padahal ia di dalam sembahyang qasar. Maka batallah tayamumnya dengan bermukim atau niat bermukim. Maka manakala batal tayamum, batal sembahyang. Memang gitu. Batal tayamum, batallah sembahyang. Batal sembahyang pula kerana dighalibkan bagi hukum mukim atau niat akan dia. Begitukah? Kerana dighalib bagi hukum mukim. Atau niat akan dia. Yang menghukumkan tiap-tiap satu itu daripada keduanya itu mutamamkan. Apa? Mutamam, lepas pada mim alif tu ada mim pula. Mutamamkan sembahyangnya. Maka menyerupa akan barang yang ia niat mutamam. Itu mutamam. Mutamamkan sembahyang dengan berimpun dengan tiap-tiap daripada keduanya itu barang yang tiada mengharuskan dia. Kerana niat tamam sembahyang seperti memulai sembahyang yang lain. Jadi ini setengah daripada perkara yang membatalkan tayamum. Dia katanya sampai ia seorang. Setengah daripadanya sampai ia seorang, sampai tempat
iqamah. Ini sampai ke tempat yang dia hendak bermukim. Sampai ke sampai ke tempat yang dia hendak bermukim. Ini masalah orang di dalam perjalanan. Orang di dalam perjalanan. Dalam musafir lah. Dalam musafir. Atau niat ia akan iqamah. Walaupun tak sampai, tapi dia niat bermukim. Padahal ia di dalam sembahyang qasar. Padahal ia di dalam qasar. Di dalam sembahyang qasar. Nah. belum nak faham di sini, kita tengok masalah sembahyang qasar dulu. Kita tengok masalah sembahyang qasar sikit. Sembahyang qasar ni kenapa boleh kita qasar? Kenapa boleh kita qasar? Sebab kita berada di dalam musafir. Musafir itulah sebab bagi harus qasar. Kan? Musafir itulah mengharuskan, membolehkan kita qasar sembahyang zuhur, asar, isyak. Dengan maknanya kalau tak qasar, kalau tak safir, tak boleh nak qasar. Gitu. Maklum. Jadi boleh qasar dengan sebab apa? Sekali lagi, boleh qasar dengan sebab apa? Dengan sebab musafir. Jelas itu ya? Safir lawannya safir lawannya beriqamah. Bukan iqamah nak solat tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu iqamah juga panggil pun. Itu pun iqamah, panggilan sama tu. Bahasa Arab tu panggil iqamah juga. Nak solat pun Allahu Akbar tu pun iqamah juga. Yang lawan bagi musafir pun panggil iqamah juga. Takut keliru dengan yang sana. Maka lawan bagi safir tu ialah bermukim, beriqamah. Apabila jadi iqamah, maka tak jadi musafir. Tak jadi musafir, tak boleh nak qasar. Begitu. Lepas tu dia nak jadi bermukim ni dengan dua cara. Yang kita dalam musafir, kita dalam perjalanan nak jadi bermukim dengan dua sebab. Satunya sampai ke tempat yang kita nak tuju. Sampai kepada tempat yang kita nak tuju. Kita tahulah kita keluar pada rumah, kita nak pergi kat mana. Kan? Kita tahulah, walaupun tahu dengan secara ijmal sekalipun, tak tahu dengan secara halusi pun boleh. Dengan secara ijmal. Tapi kita tahu kita sampai kepada tempat yang kita nak pergi. Contohnya, kalau kita nak pergi ke Mesir. Tapi bolehlah tu kita nak qasar, sebab syarat nak qasar tu kena tahu tempat yang kita nak pergi. Nak pergi ke mana. Tapi syarat tu tak syarat kena tahu dengan secara kena tulis alamat satu, kawasan mana, section berapa, tarikh rumah berapa, nombor rumah berapa, tak, nanti begitulah. Jadi maknanya kalau nak pergi Mesir, lepas tu biasanya guide ataunya itu syarikat itu dia tahulah kita nak pergi ke hotel mana ke masalah. Tapi kita tahu kalau orang tanya nak pergi mana, saya nak pergi ke Mesir. Itu dah boleh dah tu. Tapi kalau Mesir tu tak tahu di mana lagi kan.
sebab Mesir luas. Macam saya orang petani ni, kalau tanya nak pergi mana, nak pergi KL. Tak tahu lagi nak jatuh di mana. Lepas tu orang tanya KL kat mana, tak tahu, nanti kawan bawa. Tak tahu rumah kat mana, singgah kat mana, nanti kawan bawa. Tapi adalah rumah yang kita nak singgah tu ada. Maka apabila kita sampai kepada tempat yang kita nak tuju itu, dah sampai ke situ, tapi bukan sampai rumah, sampai kawasan kampung yang kita nak pergi. Itu dah jadi bermukim. Sampai kepada tempat yang kita nak pergi. Lepas tu nak bermukim di sana. Misalnya kita katanya macam pelajar tahfiz, pelajar pondok ni, dia tahu dah, sebab dia kalau datang ke pondok, datang ke tahfiz, duduk lama dah ke sana. Bukan kata datang sehari nak balik, bukan begitu. Itu tak kira katanya boleh jadi walaupun dia berhenti bersinggah tetapi dia tak niat nak duduk lama di situ, maka tak jadi bermukim juga. Macam kalau kita pergi ke satu tempat, kita pergi kepada satu tempat, lepas tu ajak kita sehari 2 hari. Tak ada nak tetap. Kalau habis kerja kita, selesai urusan kita, kita balik. Maka duduk di satu, contohnya kalau saya pergi ke KL, untuk ada urusan nak jumpa orang ke masalah, maka dalam masa sehari 2 hari masalah, maka saya tak niat, walaupun sampai kepada tempat nak pergi, tetapi kita tak ada niat nak bermukim. Maka selama mana kita duduk di situ, tak lebih daripada 4 hari, 3 hari, tak lebih pada 3 hari itu boleh nak qasar lagi lah, sebab kita tak ada niat bermukim walaupun kita tidak pergi ke mana-mana sekalipun. Itu nanti tengok bab qasar lah, panjang pula tu. Jadi ambil ringkas dulu, apabila kita sampai, itu nanti panjang pula masalahnya. Jadi nanti apabila kita sampai kepada tempat yang kita nak pergi tu, jadi sampai ke tempat tu bukan sampai depan rumah, mana sampai kepada kawasan kampung dia. Kawasan dia. Kita tahulah daripada pagar ke, daripada guard ke, daripada apa, tengoklah di situ tu. Maka apabila sampai kepada tempat yang kita nak pergi, maka dah habis musafir. Maka apabila habis musafir, tak boleh kita nak qasar. Lepas tu, lepas tu kalau kita sampai kepada tempat yang kita nak pergi itu, yang kita nak tuju tu, sampai dalam masa kita solat qasar, maka tak boleh kita nak qasar, mesti diitmamkan. Macam mana? Kita sembahyang, lepas tu sambilan pergi, sambilan berjalan. Kalau dalam tu nak bagi nampaknya, kita katanya zaman dulu tu ia berjalan dengan perahu. Dia berjalan dengan perahu, maknanya kampung, contohnya kita nak pergi ziarah ayah kita. Jauh lah. Rumah kita dengan rumah ayah kita tu jauh. Lepas tu nak pergi ke rumah ayah kita tu melalui perahu. Maka memang atas perahu boleh kita solat. Maka kita solat qasar atas perahu. Perahu sambilan berjalan. Perahu berjalan, cara dia lah kita solat atas perahu. Jadi kita sembahyang qasar. Tengah-tengah sembahyang qasar saat itu, perahu dah sampai kawasan perkampungan ayah kita. Bukan sampai depan rumah, dapat masuk kawasan kampung dia. Maka dah sampai ke tempat yang kita nak pergi. Maka sembahyang yang kita duduk sembahyang qasar tadi, tak boleh nak qasar, mesti itmamkan. Nampak begitu? Tu nak bagi nampak katanya, dalam masa sembahyang, kalau kita dengan mutu, dengan kereta ni, kita seorang ni, macam mana nak pergi, kereta nak berjalan lagi, kita nak buat sembahyang lagi, itu mesti bersinggah kan. Tapi ke perahu, kita penumpangnya. Bukan kapten. Jadi boleh kita sembahyang sambilan perahu tu hanyut pergi. Begitu.
Jadi mana sampai ke tempat yang kita tuju dalam masa kita duduk dalam solat qasar. Maka tak boleh kita nak qasar sebab kita musafir. Sekarang dah sampai maknanya tak jadi musafir. Sebab tu tak boleh nak selesai, tak boleh kita nak qasar. Maknanya kita kena tamamkan semayang. Ini kalau sampai pada di dalam masa kita duduk dalam semayang qasar. Masa kita semayang qasar. Tapi kalau dah habis-habislah. Sebab tu kalau kita dengan kereta ni, contohnya kita katanya ada 500 meter nak sampai kepada kampung yang kita nak tuju. Kita belum solat lagi, berhentilah di situ. Jangan nak tunggu masuk kampung nak qasar, tak boleh. Kalau fikir nak qasar kan. Kalau fikir nak qasar, ada 500 km lagi nak sampai sana. Sehingga semayang kat sana. Semayang kat situ. Sudah solat, masuk kampung. Boleh kita nak qasar. Itu kalau fikir nak qasar. Sebab tu dalam panjang pula. Sikit lagi. Sebab tu kalau dalam kitab fiqh tu dia katanya kalau kampung tu dia ada pagar gini. Ada kotor. Apa tu ni pintu pagar. Ni pintu pagar. Dia balik. Dia balik kalau masuk dalam kawasan pagar ni, kotor ni dah jadi bermukim. Walaupun rumah dia jauh lagi. Tapi dah masuk kawasan dia. Maka dia nak sembahyang, dia sembahyang di tepi pagar sekalipun. Jangan masuk lagi tepi pagar. Boleh nak qasar lagi. Katanya walaupun dia sembahyang, dia bersandar kepada, contohnya sebelah mana kiblat. Dia bersandar pada pagar pun, tapi sebelah luar. Boleh nak qasar lagi. Begitu. Itu satu. Yang keduanya, kita ingat nak bermukim. Tapi belum sampai. Belum sampai. Contohnya orang Malaysia, dia nak pergi datang masuk kat Golok, masuk kat Rata Panjang. Lepas tu dia nak pergi ke Bangkok masalah. Maknanya tempat dia nak pergi kat Bangkok. Lepas tu dia dah masuk kat Rata Panjang, masuk kat Golok. Lepas tu sampai ke Petani, datang ke tempat saya sini. Datang tempat saya sini, setuju nak duduk sini sama tara. Jadi ingat nak bermukim di sini. Nampaknya bermukim sini boleh seminggu, tumpang belajar dulu. Tumpang belajar sama pelajar sini. Lepas tu habis tu baru kita pergi ke Bangkok. Apabila jadi dia bukan sini, bukan tempat dia nak pergi. Tempat yang nak perginya urusan dia kat Bangkok ni. Tapi dengan sebab dah sampai sini, dia niat bermukim di sini. Maka habislah musafir dia. Tak boleh nak qasar tu selama mana dia duduk sini, walaupun duduk sama tara tapi ingat nak bermukim. Duduk sini boleh seminggu. Maka itu dah habis safarnya. Maka itu pun kalau di dalam solat, contohnya dia sampai ke, dia daripada Malaysia tu, lepas tu sampai ke pondok saya, sampai ke tempat saya ni, lepas tu dia ingat katanya esok nak tidur semalam saja. Nak tidur sini boleh semalam, esok nak terus pergilah, nak sambung jalan ke Bangkok lah. Tetapi rasa setuju nak duduk sini pula seminggu. Jadi niat bermukim sini. Ada ingat bermukim di sini. Maka ketika dia niat bermukim tu, makanya habislah. Safarnya putus. Maka sekiranya kalau dia niat bermukim di dalam masa dia solat qasar, tak boleh nak jadi qasar, mesti kena itmamkan solat. Begitu. Itu masalah sembahyang qasar. Apabila jadi bermukim, tak boleh kita sesudah habiskan sembahyang dengan qasar, mesti kena habiskan dengan tamamkan sembahyang. Itu kalau kita sembahyang dengan wuduk. Tapi kalau kita sembahyang dengan tayamum, macam mana? Itulah. Nanti kita tengok balik. Maka untuk hari ini sekadar itulah. Dan setengah daripadanya sampai ia tempat beriqamah. Tempat iqamah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.